Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Syarul, Ketua Pegawai Eksekutif Teknologi Depository Agency. Merupakan satu agensi di bawah Kementerian Kewangan yang diberi mandat untuk memastikan perolehan kerajaan boleh mendapat satu nilai tambah yang memberi kebaikan kepada pembangunan industri, pembangunan teknologi dan seterusnya memacu pertumbuhan ekonomi negara. Dalam merangka nilai tambah tersebut, kita telah gariskan 6 objektif utama apabila kita mengenal pasti projek-projek yang memberi nilai tambah ke atas sesuatu perolehan atau projek yang dibiayai oleh kerajaan. Yang pertama, kita melihat elemen pemindahan teknologi dan juga pemindahan ilmu pengetahuan ataupun knowledge base, yang mana kontrak tersebut diberikan kepada syarikat asing. Boleh berlakunya knowledge transfer ataupun pemindahan ilmu pengetahuan dan juga teknologi kepada syarikat tempatan. Itu adalah merupakan objektif yang pertama. Yang kedua, kita melihat melalui perolehan kerajaan bagaimana kita boleh memaksimumkan penggunaan bahan tempatan ataupun menggunakan tenaga kerja tempatan. Itu adalah objektif yang kedua. Kita di samping perolehan utama tersebut yang telah menggariskan polisi penggunaan bahan tempatan, kita juga melihat bagaimana boleh ditingkatkan lagi melalui aktiviti ICP ini. Dan yang ketiganya, kita melihat dari segi teknologi yang ada dalam negara, bagaimana kita boleh melestarikan, maksudnya dari segi melihat kepada peluang pemasaran bukan sahaja dalam negara tapi luar negara melalui kerjasama antara syarikat tempatan dan syarikat luar negara. Dan yang keempat, kita melihat macam elemen R&DC ataupun Research, Development and Commercialization. So melalui kerjasama industri dan juga universiti ataupun research institution, di situlah akan berlakunya orang kata value added ataupun nilai tambah yang mereka memberi peluang kepada research institution tempatan ni bagi membuat orang kata trial run ataupun membuat prototyping dalam bersama syarikat tersebut lah. Okey, seperti mana yang saya sebutkan tadi, elemen nilai tambah ini kita melihat dia punya outcome dia adalah kepada menjurus kepada pembangunan teknologi, pembangunan industri, seterusnya meningkatkan ekonomi negara. Itu adalah 3 perkara utama apabila kita mengukur sejauh mana nilai tambah yang terhasil daripada sesuatu perolehan kerajaan. Untuk mencapai outcome tersebut, kita telah gariskan 6 objektif tadilah yang telah saya terangkan. Okey, bila kita melihat kepada sesuatu situasi seperti sekarang, iaitu pandemik COVID-19 ni, kita perlu selari dengan inisiatif kerajaan. Kerana kita ni adalah satu agensi yang perlu menyokong kerajaan inisiatif kerajaan seperti program pemulihan negara ini. So saya mengambil inisiatif awal, berbincang secara dalaman bagaimana kita boleh jadi satu yang kreatif dan dinamik terhadap keperluan negara buat masa sekarang. Dan kita melihat apakah yang kita boleh bantu mereka-mereka yang terkesan dari segi retrenchment ataupun diberhentikan kerja, employment dan sebagainya. Dan juga kita melihat golongan pengusaha kecilan dan sederhana bagi mereka terlibat juga di dalam perolehan kerajaan ataupun projek-projek kerajaan dan melalui kita panggil VDP program, Vendor Development Program. So itulah yang kami lihat, dengan melalui strategi ini kita yakin mereka akan diberi peluang untuk terlibat sama bagi meningkatkan lagi ekonomi mereka. Kalau kita lihat trend sekarang ni lah, di mana teknologi adalah satu perkara yang utama yang perlu dilihat bagi membantu peniaga-peniaga lah, terutama sekali dari segi memasarkan produk mereka. Kerana dengan adanya orang kata situasi pandemik ni, mereka ada kekangan dari segi untuk bertemu secara fizikal. Jadi melalui platform virtual ataupun secara maya ni, mereka tidak boleh lari daripada menggunakan teknologi digital. Dan alhamdulillah lah apabila benda ni berlaku dan teknologi tu dah sedia ada. Cumanya bagaimana kita memastikan golongan yang kurang berkemampuan ni
juga diberi kesempatan ataupun peluang untuk juga menggunakan teknologi digitalisation ni. Okey, strategi yang telah kita lihat adalah melalui projek-projek kerajaan, syarikat yang mendapat kontrak tersebut, terutama sekali yang melibatkan pembekalan komputer, ya, menyediakan infrastruktur, jaringan networking, komunikasi dan sebagainya, kita boleh mencadangkan satu projek yang strategik, yang memberi impak tinggi dengan mereka, iaitu mereka akan menyediakan satu aktiviti seperti latihan dan juga platform yang akan dibiayai oleh syarikat yang mendapat kontrak kerajaan bagi melepasi obligasi mereka yang dikenakan melalui program ICP, Industrial Collaboration Program. Itu adalah strategi kami lah. Dari segi pelaksanaan, saya telah melihatlah perancangan telah dibuat, ya, dan dari segi timeline dia adalah kita melihat kepada jangka masa pelan pemulihan negara inilah, dan kita letakkan sasaran dalam masa yang terdekat, pertengahan dan panjang, tetapi tidak larilah daripada 1 tahun dia punya pelaksanaan tersebut, dan ia selari dengan pelaksanaan ICP, ya. Jadi kita cuba mengenal pasti mana-mana syarikat yang mendapat kontrak kerajaan yang masih lagi mempunyai obligasi untuk melaksanakan program ICP, dan kita akan, orang kata, memfokuskan atau menchannelkanlah dia punya program ni ke arah menyediakan latihan dan platform digitalisation kepada pengusaha-pengusaha peniaga lah di kawasan wilayah persekutuan ini. Melalui program ICP, kita telah kenal pasti program ICP yang sedia ada yang masih lagi tidak mencapai nilai obligasi tersebut, ya. Dan pada masa yang sama, terdapat juga program-program ICP yang baru. Program ICP ini adalah kita melihat mana-mana syarikat yang telah diberikan oleh kontrak kerajaan yang mana nilai kontrak tersebut adalah 50 juta dan ke atas. So buat masa sekarang ni kita sedang menguruskan sebanyak 102 program ICP. Bermaksud kita ada 102 syarikat yang mendapat kontrak kerajaan. Walau bagaimanapun mereka sebahagian daripada mereka telah juga mencapai kredit, nilai kredit obligasi tersebutlah. Bagi yang masih lagi mengenal pasti projek-projek baru, kita telah memfokuskanlah ke arah membantu peniaga-peniaga bagi meningkatkan pengetahuan dan juga pelantar untuk menggunakan platform digitalisasi. So dalam polisi ICP ini, Industrial Collaboration Program ataupun program kolaborasi industri polisi, telah menggariskan bahawa semua jenis perolehan, sama ada pembekalan, penyedia perkhidmatan dan juga kerja yang telah melepasi nilai ambang ataupun threshold value sebanyak 50 juta untuk syarikat luar negara dan 100 juta untuk syarikat tempatan. Mereka menjadi satu tanggungjawab untuk melaksanakan program ICP. Seperti mana telah saya jelaskan juga tadi, kita punya fokus adalah menjurus kepada apakah manfaat yang boleh diterima oleh rakyat secara keseluruhan. Walau bagaimanapun, kita juga tidak melepaskan manfaat ini kepada pembangunan industri dan juga pembangunan teknologi. Jadi harapan saya supaya program-program yang bersifat nilai tambah ini perlu dicapai secara meluaslah ke seluruh satu negara dan ke setiap peringkat ataupun golongan selagi mana ia adalah rakyat Malaysia.